Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kami mengambil tajuk teori pemusatan klien ataupun pemusatan insan. Okey, saya membentangkan tentang latar belakang tokoh. Okey. Nama saya Muhammad Alim bin Yasmin, nombor matrik D1811045. Yang pertama, latar belakang Rogers dan keluarganya. Nama penuh beliau adalah Carl Ransom Rogers. Beliau dilahirkan pada 8 Januari 1902 di Oak Park, Illinois, Chicago. Beliau anak yang keempat daripada 6 adik-beradik. 6 adik-beradik itu adalah 5 lelaki dan 1 orang perempuan. Pekerjaan bapanya adalah jurutera dan kontraktor, manakala ibunya suri rumah. Okay, keluarga mereka adalah keluarga yang kuat dalam agama Kristian. Okay. Beliau meninggal pada 1987 sewaktu umurnya 85 tahun di La Jolla, California. Okay. Seterusnya, latar belakang kehidupan Rogers. Okay. Sewaktu kecil, Rogers ni dia tidak digalakkan untuk bermain bersama orang-orang rakan-rakannya. Family diorang hanya bagi beliau untuk fokus kejayaan sahaja. Maksudnya kat sini kan, macam contoh kita boleh main laptop, kita boleh main handphone kan, boleh main apa-apa sport lah, basketball ke apa kan. Tapi dia waktu dia ni, saya tak pasti sangat apa permainan dia, tapi adalah sport football ke apa kan. Tapi dia tidak boleh main perkara tersebut. Dia hanya diberi untuk fokus straight kepada apa yang ditujukan oleh family dia nak. Okay, waktu sekolah beliau adalah murid yang cerdik dan pintar, dan disebabkan beliau tidak bermain dengan orang-orang lain, kawan-kawan lain, kalau dia ada kawan lah. Jadi dekat sekolah ni dia suka mengasingkan diri dan orang yang pendiam, dan juga dia adalah orang yang sensitif. Okey, pada 1922 beliau bertunang, dan pada 1924 beliau telah berkahwin bersama Helen Elliot. Okey. Helen Elliot ni serba sedikit yang tahunya, beliau adalah beliau adalah childhood dengan Carl Rogers ni, dan beliau sama universiti di Wisconsin sama dengan Carl Rogers. Okay. Dan pada 1926 mereka telah mendapat anak yang pertama lelaki, iaitu David Elliot Rogers. Dan pada 1924 beliau telah mendapat ijazah pertama dalam bidang sejarah di University Wisconsin. Okay, dalam period 1924 tu, waktu beliau belajar di University Wisconsin tu, beliau ni dia memperolehi di dalam bidang akademik yang sangat baik. Lepas tu beliau banyak menyertai banyak aktiviti kan. Contohnya rombongan di Beijing, China, beliau wakilkan diri beliau menjadi World Student Christian Federation Conference. Okay, pada 1928 pula beliau bekerja di Rochester, New York, di Child Study Department of the Society for the Prevention of Cruelty to Children. Waktu tu beliau banyak nolong kanak-kanak dan remaja yang bermasalah, yang dirujuk oleh mahkamah dan agensi-agensi. Dan disebabkan itu beliau ni dia dilantik menjadi pengarah kepada Rochester Guidance Center. Okay, baik. Next adalah pada 1931 beliau telah terima ijazah kedoktoran dalam klinik psikologi di Columbia University. Okay. Dan pada 1940 beliau menjadi profesor di Ohio State University selepas beliau menulis buku pertama beliau, iaitu Clinical Treatment of the Problem Child. Dan pada 1945 pula beliau terlibat dengan counselling center di
University of Chicago dan berpindah ke University of Wisconsin daripada 1997 hingga 1963. Okey, dan pada 1963, minta maaf tadi, beliau menyertai Western Behavioral Science Institute, dan waktu tu beliau telah meninggal dalam mengajar di universiti, dan beliau masuk dalam pengasas pusat kajian orang di La Jolla, dan juga beliau menetap di situ dan menjadi sebagai resident fellow sehingga beliau meninggal dunia. Okey, buku-buku beliau adalah antara bukunya lah, Counseling and the Psychotherapy 1942, Client Centered Therapy waktu 1951, dan On Becoming a Person 1991, dan akhir sekali Carl Rogers on Encounters Group iaitu 1970. Okey. Seterusnya kita masuk kepada kematian beliau. Beliau meninggal dunia pada malam Rabu, sehari selepas beliau membuat surgery di punggung beliau disebabkan satu kemalangan. Tetapi beliau tidak meninggal dunia disebabkan surgery tersebut. Beliau meninggal dunia disebabkan mengalami serangan jantung pada malam Rabu tu. Okey. Maksudnya kat sini hari Selasa tu dia selamat buat surgery di punggung dia. Dan waktu malam Rabu tu beliau kena serangan jantung dan tidak boleh buat apa-apa dan meninggal dunia pada yang awal tadi saya beritahu tadi pada 1987. Pada 1987, sewaktu umurnya 85 tahun di La Jolla, California. Okay, setakat itu saja saya punya pembentangan. Seterusnya dibentangkan oleh kawan saya. Okay, terima kasih kerana mendengar dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada salah apa-apa, saya minta maaf. Okay, terima kasih kerana mendengar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan membentangkan tajuk saya dalam teori yang kami pilih, iaitu teori pemusatan insan atau klien. Konsep utama teori pemusatan insan atau klien adalah penting kerana ia adalah mengenai pandangan tentang sifat manusia. Menurut Rogers pada tahun 1942, beliau telah memperkenalkan teori umum ini sebagai kepercayaan asas tentang kebolehan seseorang klien untuk bergerak ke hadapan dalam keadaan yang membina sekiranya terdapat suasana yang menggalakkan perkembangan. Beliau juga percaya bahawa jika seseorang itu mendapati adanya trust dan kekuatan dalam diri klien itu sendiri, maka orang tersebut boleh menemui kepercayaan di dalam diri. Ini merupakan antara tumpuan utama ciri-ciri positif di dalam diri seseorang manusia tersebut. Menurut Rogers pada tahun 1987, manusia boleh diberi kepercayaan, tahu mencari jalan, boleh memahami diri mereka sendiri, boleh membuat perubahan yang membina dan juga mampu menjalani kehidupan yang berkesan serta menghasilkan sesuatu yang baik. Apabila ahli terapi mampu benar-benar menghubungi dan menyelami kehidupan seseorang klien itu, kehidupan klien yang sebenarnya secara mendalam, lalu kaunselor tersebut mengambil berat dan memberi perhatian juga tidak berat sebelah dalam memahami klien, maka besar kemungkinan klien akan mengalami perubahan yang ketara. Berbanding dengan sikap lamanya, klien akan berubah menjadi seseorang yang lebih baru, lebih matang mungkin. Menurut Rogers pada tahun 1987, beliau menolak andaian bahawa manusia ialah individu yang tidak boleh dipercayai, perlu dipaksa, diberi galakan, diberi arahan, didenda, diberi penghargaan, dikawal,
dan diuruskan oleh seorang lain yang lebih berkuasa atau lebih tinggi kedudukannya atau pakar dalam bidang tertentu. Dia yakin bahawa manusia memang dari mula lagi sudah mempunyai satu kecenderungan juga keupayaan semula jadi untuk berkembang secara peringkat demi peringkat menuju ke arah perkembangan diri. Rogers juga menekankan bahawa terdapat 3 sifat ahli terapi yang boleh mewujudkan suasana menggalakkan pembinaan diri seseorang sehingga membolehkan mereka bergerak maju, menjadi apa yang mereka mahu dan apa yang mereka boleh lakukan. 3 sifat itu ialah 1. Congruence, iaitu keikhlasan dan keturunan. Yang kedua, penerimaan tanpa syarat, iaitu sedia menerima dan mengambil berat. Manakala yang ketiga ialah empati, kebolehan menyelami secara mendalam perasaan orang lain. Menurut Rogers lagi, juga pada tahun 1987, jika semua sifat ini digunakan oleh seorang kaunselor, maka klien tersebut akan menjadi lebih berdikari, lebih terbuka terhadap diri sendiri, lebih matang, tidak bersangka buruk dalam kehidupan dan juga boleh bergaul dalam masyarakat dengan cara yang lebih membina, dengan cara yang lebih baik dan juga lebih positif. Sekian, terima kasih. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Nabilah binti Yusri. Saya akan menerangkan tentang matlamat teori pemusatan klien. Okey. Macam yang kita tahu, teori ini berbeza daripada teori yang lain yang beranggapan bahawa kaunselor adalah seorang pakar yang boleh meneroka dan mengenal pasti punca masalah klien dan membuat diagnosis berdasarkan masalah tersebut. Dekat sini dia kata Rogers 1977 sendiri tidak percaya bahawa matlamat terapi atau kaunseling untuk menyelesaikan masalah. Sebaliknya, matlamat adalah untuk membantu manusia berkembang supaya mereka berupaya untuk menggunakan sumber diri semasa berhadapan dengan masalah. Maksudnya dia menjalankan sesi. Dalam jalankan sesi itu dia mampu untuk mengembangkan diri dia untuk menyelesaikan masalah tersebut pada waktu tu dan pada waktu akan datang. Okey. Matlamat terapi ialah untuk menyediakan persekitaran yang kondusif yang menggalakkan klien untuk mengenal pasti kelebihan dan kekurangan dirinya. Untuk menyediakan persekitaran tersebut, kaunselor sendiri perlu menunjukkan sifat kongruen. Seandainya kaunselor tidak mampu menggunakan sumber diri, klien mungkin akan melihat ketidakkongruenan tersebut dan klien mungkin akan ragu-ragu dan sukar untuk mencapai matlamat, iaitu manusia yang berfungsi sepenuhnya. Okey. Manusia yang berfungsi sepenuhnya menurut Rogers ialah ejen perubahan yang positif yang mana manusia yang berfungsi sepenuhnya untuk memenuhi keperluan diri dan menerima dirinya seadanya dan menerima orang lain seadanya. Manusia yang berfungsi sepenuhnya akan sentiasa bersikap terbuka terhadap hubungan dan kongruen dengan masyarakat, bebas membuat keputusan untuk diri sendiri dan seterusnya, membolehkan mereka berhadapan dengan masalah dalam kehidupan. Okey. Dalam sesi ni, kalau kaunselor tu tak ada sikap kongruen, kaunselor klien ni akan ragu-ragu dan tidak boleh mencapai matlamat, iaitu manusia yang berfungsi sepenuhnya. Yang macam saya katakan tadi tu, yang mampu membuat keputusan sendiri di masa akan datang, yang mampu berinteraksi dengan persekitaran, dengan orang sekeliling, masyarakat, dan dia mampu menyelesaikan masalah lah. Okey, seterusnya proses kaunseling. Okey, proses kaunseling ni dia terbahagi kepada dua.
Yang pertama sekali adalah pengalaman klien dalam proses kaunseling atau terapi. Dan yang kedua adalah hubungan antara kaunselor dengan klien. Okey. Yang pertama tu pengalaman klien dalam sesi kaunseling ni dia banyak bergantung kepada kaunselor tu sendiri. Okey, kalau kaunselor dia memberikan persekitaran yang kondusif, maka klien akan berupaya melakukan penerokaan diri dari segi perasaan, kepercayaan, tingkah laku dan perspektif terhadap persekitaran sekeliling. Okey. Waktu klien datang berjumpa dengan kaunselor ni, dia seorang yang tidak kongruen, atau dengan kata lain, persepsi mereka terhadap sesuatu dalam pengalaman realiti mereka bercanggah. Alah, macam dekat sekolah kan, kita sebagai murid kan, kita selalu dengar macam kaunselor tu dia selalu buka cerita lah, macam buka cerita dekat cikgu-cikgu semua kan. Kita kalau kata kita terpaksa berjumpa dengan kaunselor tu waktu pertama kalinya, kita mungkin akan tidak kongruen lah dengan kaunselor tu, sebab kita takut apa yang kita cerita akan terjadi benda yang sama kan. Okey. Seterusnya, andaian asas yang kedua kan, iaitu hubungan antara kaunselor dengan klien. Okey, andaian asas teori pemusatan insan yang dikemukakan oleh Carl Rogers mengandaikan bahawa hubungan terapeutik yang terjalin antara kaunselor dengan klien amat penting. Bagi mendorong perubahan dalam diri klien. Kalau kata hubungan antara klien dengan kaunselor tu pun tak berapa nak ngam, tak berapa nak elok, mungkinlah klien tu dia susah sikit untuk memberi kepercayaan kepada kaunselor tu sendiri. Andaian asas yang dikemukakan oleh Rogers adalah bersandarkan pengalamannya yang bertahun-tahun, dia menjalankan kajian dalam kaunseling ni kan, dia mengkaji semua tu, dia menyatakan beberapa proses lah, iaitu yang pertama, kena ada dua orang menjalinkan hubungan psikologi, iaitu kaunselor dengan klien lah dalam sesi kaunseling tu kan, untuk sesi individu kan. Okey. Yang kedua adalah orang yang pertama tu, iaitu klien berada dalam keadaan tidak kongruen dan tulen. Kalau macam, sebab klien kan nak pergi berjumpa dengan orang yang dia tak kenal, so dia memang akan tidak kongruen dan tidak tulen. Ini apa yang Rogers bagi tahu dalam proses kaunseling, hubungan antara klien dan kaunselor. Okey, yang ketiga adalah orang yang kedua tu, iaitu kaunselor berada dalam keadaan kongruen dan tulen. Yang ni memang disebabkan kaunselor tu sendiri dah belajar macam mana nak menjalani sesi kan. So dia memang perlu berada dalam keadaan bersedia dan kongruen. Macam tu lah. Okey. Yang keempat adalah kaunselor harus menerima klien tanpa sebarang syarat. Yang kelima adalah menunjukkan dan merasai perasaan empati terhadap klien. Ini dalam teknik seterusnya nanti saya akan bincangkan. Okey. Nombor 6 adalah klien dapat merasakan dan menghayati sikap empati dan menerima tanpa syarat. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nora Rina binti Muhammad Tajuddin, dan hari ini berkaitan dengan teori pemusatan insan ataupun pemusatan klien. Saya nak berkongsilah tentang hubungan di antara kaunselor dengan klien. Okey, hubungan di antara kaunselor dan klien ni adalah sesuatu yang memainkan peranan penting, yang mana ia sangat membantu ataupun mendorong seseorang klien itu melakukan sesuatu perubahan di dalam diri dia lah. Okey,
yang mana hubungan di antara kaunselor dan klien ini diperjelaskan seperti dua orang, iaitu kaunselor dan klien yang mana menjalinkan hubungan psikologi. Seterusnya adalah orang pertama, iaitu klien lah, yang mana berada dalam keadaan tidak kongruen dan bermasalah. Dan yang ketiga adalah orang yang kedua, iaitu kaunselor yang mana berada dalam keadaan yang kongruen dan tulen. Kongruen tu apa? Kongruen tu adalah kalau dalam carian umum, dia adalah sesuatu yang sama bentuk dan juga sama saiz. Ya, dalam kaunseling pula dia membawa maksud yang keselarasan lah. Keselarasan seorang kaunselor tu mestilah ada sikap jujur dan juga benar. Jadi yang seterusnya adalah kaunselor hendaklah menerima seseorang klien itu tanpa syarat. Dalam arti kata lain, walau apapun kita punya walau apapun dia punya latar belakang terhadap kita punya klien tu, kita kena terimalah dengan terbuka dan tanpa meletakkan sebarang prejudis. Dan seterusnya adalah kaunselor hendaklah menunjukkan dan merasai perasaan empati terhadap klien. Empati tu pula apa? Empati tu adalah suatu perasaan memahami yang mendalam. Maksudnya macam bukannya kita setakat faham je, tapi kita mendalami ataupun kita menghayati klien kita tu. Maksudnya macam bila klien bercerita ataupun berkongsi, kita merasakan diri kita ni seolah-olah berada dalam situasi dia. Macam tu. Jadi yang terakhir sekali adalah klien lah, yang mana klien ni akan dapat merasai dan menghayati sikap empati dan juga penerimaan tanpa syarat yang kaunselor tunjukkan adalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mezata Syara binti Hasmudi. Nombor matrik D183111133. Pada hari ini saya nak bentangkan tentang aplikasi teori pemusatan insan. Aplikasi yang pertama iaitu refleksi perasaan. Refleksi perasaan ni kita kena mendalami perasaan klien tu. Kita dengar masalah klien dengan penuh rasa minat, dengan rasa empati. Masa klien tengah bercakap tu, kita dengar betul-betul apa yang klien cuba sampaikan. Kalau klien sedih, kita pun turutlah rasakan kesedihan yang klien tu alami. Tapi masa kaunselor tu sendiri nak merasai kesedihan klien tu, kaunselor pun kenalah mengawal rasa sedih. Pasal kalau sedih, kita cuma sedih mendengar, tapi tak adalah sampai klien tu sampai kaunselor menangis ke dengar cerita klien tu. Lepas tu refleksi perasaan ni, kita sebagai kaunselor, kita yang kena meletakkan tanggungjawab kepada klien untuk dia ada tindakan, ada pemikiran dan ada keputusan. Maksudnya kita sebagai kaunselor, kita yang mendorong klien untuk klien buat keputusan untuk klien. Maksudnya bukan kaunselor yang buat keputusan untuk klien, tapi klien tu sendiri yang kena buat keputusan untuk diri dia. Aplikasi yang kedua iaitu pemahaman empati yang fasilitatif. Pemahaman empati ni kita
kita sebagai kaunselor, kita kena menumpukan perhatian, kita kena berkomunikasi secara bahasa, lepas tu pemahaman yang penuh empati, lepas tu kita kena berkomunikasi tanpa bahasa dan penggunaan kesenyapan. Komunikasi tanpa bahasa ni, dia contohnya dengan anggukan, kerutan kening ke, senyum. Kalau klien tu tengah cerita pengalaman yang menyeronokkan, kita senyum. Kalau klien sedih, kita pun akan menunjukkan reaksi muka yang sedih. Okey. Yang ketiga iaitu menumpukan perhatian. Kaunselor kena tumpukan perhatian dia sebab masa klien tengah cerita pengalaman dia ke, tengah cerita apa-apa isu dia, so kaunselor kena dengar cerita dia dengan baiklah, supaya klien tu rasa kita sebagai kaunselor, kita mendengar dengan teliti, kita boleh jadi pendengar yang baik untuk diorang. Yang keempat, aplikasi yang keempat iaitu berkomunikasi secara bahasa pemahaman yang penuh empati. Maksudnya kat sini, kaunselor kena peka dengan cara pergerakan badan, air muka, senyuman dan gerakan dahi. So kalau kita tengok klien tu dia buat kerutan dahi macam ni, maksudnya maybe dia ada benda yang dia tak, itulah macam satu benda yang bukannya satu benda yang seronok bagi dia, so dia akan kerut dahi macam tu. Cara kedudukan dia ke tengah bersandar macam ni, maksudnya dia macam kita sebagai kaunselor, kita kena tanya dia, kenapa dia macam ni, kenapa awak macam tu, duduk macam ni, awak tak selesa ke, awak ada topik. So dia kena tengoklah juga kat situ. Yang kelima iaitu yang terakhir, iaitu kesenyapan sebagai satu cara menyatakan pemahaman empati, iaitu dengan tingkah laku senyap, kaunselor memberi peluang klien berfikir dan mencari jawapan kepada persoalan dirinya. Maksudnya kita sebagai kaunselor, selepas kita bertanya diorang, kita kena senyap. Maksud saya, kita sebagai kaunselor, kita dah tanya soalan apa semua, lepas tu kita akan senyap. So masa kesenyapan kita tu, dia akan memberi peluang kepada klien untuk klien pula nyatakan apa-apa masalah dia ke, isu dia ke. So kita yang tanya soalan, diorang akan cari jawapan sendiri dalam persoalan tentang diorang punya isu. Diorang sendiri yang akan berfikir, macam ni kan, macam itulah. Okay, itu saja daripada saya. Terima kasih. Baik, apakah pula sumbangan dan juga limitasi yang dapat kita peroleh daripada teori pemusatan insan ni lah? Okey, sumbangannya adalah yang pertama, menekankan kepentingan hubungan
yang baik ataupun hubungan akrab lah di antara kaunselor dengan klien, yang mana bila kita dah ada hubungan yang baik, hubungan yang akrab, kita akan selesa lah untuk berkongsi apa-apa sahaja. Okey, yang kedua adalah memupuk pendapat bahawa klien adalah rakan kongsi penuh, yang mana tadi bila saya cakap hubungan yang baik, bila kita dah ada hubungan yang baik dengan seseorang, kita akan mudah berkongsi. Dan bila kata rakan kongsi penuh, bermaksud kita akan berkongsi tanpa ada sebarang halangan ataupun sebarang sekatan lah di antara kaunselor dan klien itu. Okey, dan yang ketiga adalah dapat mewujudkan sikap penerimaan, penghargaan dan juga kejujuran, yang mana sikap-sikap tersebut adalah sikap yang sangat dituntut ataupun diperlukanlah oleh seseorang kaunselor. Okey, baik, apa pula limitasi yang terdapat? Okey, limitasi, saya percaya dalam setiap perkara dia ada limit dia ataupun had-had dia yang tertentu. Okey, limitasi yang terdapat dalam teori pengusiatan insan ni adalah yang pertama, dia terapi ni tak mempunyai satu teknik atau satu set teknik ataupun satu set tata cara seperti terapi-terapi yang lain lah. Okey, yang kedua adalah terapi ini dia tak menyediakan panduan, terutamanya berkaitan dengan hubungan di antara kaunselor dan klien. Okey, dan yang terakhir sekali adalah dia kebanyakannya tidak dapat dibuktikan. Okey, jadi itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.